Aduan rasuah, individu terbabit diwajibkan isytihar harta. Penggunaan komputer di mahkamah diperluas untuk tingkatkan kelicinan pengurusan kehakiman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia akan berusaha menjadikan perlumbaan basikal Litua di Langkawi sebagai satu daripada acara sukan berprestij di dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau bangga dengan sokongan padu rakyat Malaysia yang membantu meningkatkan taraf acara itu tahun demi tahun sejak ia dimulakan 5 tahun lalu. Saya percaya bahawa tiap tahun yang kita adakan perlumbaan ini nampak prestasinya meningkat. Dan saya yakin kalaupun kita tidak boleh sama dengan Le Tour de France, tapi kita mungkin akan menjadi satu daripada perlumbaan yang utama di dalam dunia. Dan kita akan usaha ke arah itu. Datuk Seri Dr. Mahathir sebelum itu melepaskan 132 pelumba Litua di Langkawi pusingan ke-12 di Dataran Merdeka di Ibu Negara. Menurut Perdana Menteri, perlumbaan tahun ini adalah yang terbesar setakat ini dan beliau juga gembira melihat Litua di Langkawi diterima dengan baik oleh pelumba antarabangsa. Menurutnya, acara kali ini membabitkan pelumba dari seluruh dunia termasuk Amerika Syarikat yang menyertainya buat julung kali. Semakin lama semakin terkenal dengan adanya publicity, maka ini tetap akan menarik lebih ramai. Mungkin juga kalau prize money ditambah, ini juga akan menolong. Perdana Menteri juga berkata kerajaan akan menimbang semula kemungkinan perlumbaan itu membabitkan semua negeri di Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri juga menggesa rakyat supaya menjadikan lumba basikal sebagai minat pada usia muda bagi membolehkan Malaysia menghasilkan juara lumba basikal bertaraf dunia pada masa akan datang. Laporan lanjut perlumbaan basikal Le Tour di Langkawi 2000 dapat diikuti dalam segmen sukan sebentar nanti. Individu yang terbabit dengan aduan rasuah akan diwajib mengisytiharkan harta mereka apabila pindahan Akta Pencegahan Rasuah 1997 dikuatkuasakan. Ketua Pengarah Badan Pencegahan Rasuah BPR, Datuk Ahmad Zaki Hussein berkata, draft pindahan itu akan dikemukakan kepada pejabat peguam negara untuk penelitian Jun ini. Ia sepatutnya siap tahun lalu tetapi ditangguhkan kerana beberapa pengubahsuaian. Ketika ditemui TV3, Datuk Ahmad Zaki berkata peraturan baru itu membabitkan pindaan peruntukan 32 Akta Pencegahan Rasuah 1997 mengenai pengisytiharan harta. Ia akan mewajibkan mana-mana individu mengisytiharkan harta sekiranya ada aduan rasuah terhadap mereka. Maka BPR boleh memaksa mereka mengisytiharkan harta. Kalau kita jelas daripada pengisytiharan mereka, harta tersebut memang betul mereka mempunyai aset yang berlebihan, kita boleh menghendaki mereka explain kepada kita daripada mana mereka dapat harta tersebut. Jika mereka tidak dapat memberikan penjelasan atau explanation, maka mereka melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 32. Menurutnya, pindahan itu perlu kerana terdapat banyak aduan mengenai individu yang memiliki kekayaan melampaui kemampuan pendapatan mereka. Sebelum ini, hanya golongan eksekutif kanan kerajaan diwajib mengisytiharkan harta masing-masing. Mereka termasuk menteri, timbalan menteri, setiausaha parlimen, anggota Exco Kerajaan Negeri serta ketua jabatan. Sementara itu, ketika ditemui di Terengganu petang tadi, Datuk Ahmad Zaki berkata usaha memerangi rasuah dan penyalahgunaan kuasa memerlukan pembabitan orang ramai dalam menyalurkan maklumat. Orang ramai juga katanya perlu memberi keterangan dan bertindak sebagai saksi apabila diperlukan. Justru BPR meminta masyarakat lebih prihatin dan berani tampil untuk membanteras dan menghapuskan jenayah rasuah. Maknanya masyarakat sekarang ni, yang ada sekarang ini, belum lagi sampai ke peringkat sama-sama sepenuhnya berjuang untuk membenteras jenayah rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Seboleh-bolehnya mereka mahu BPR bekerja sendiri dan mereka tidak terlibat. Mereka tidak mahu menjadi saksi, mereka tidak mahu bekerjasama dengan kita. Tetapi dalam masa yang sama mereka mengharapkan BPR dapat menjalankan tugas. Datuk Ahmad Zaki sebelum itu mempengerusikan mesyuarat pengurusan BPR. Menurutnya, banyak pihak menganggap BPR tidak menjalankan tugas dengan sempurna dan membuat pelbagai andaian mengenainya.
Beliau berkata hanya 413 daripada 7,829 aduan yang diterima oleh BPR tahun lalu mempunyai asas untuk siasatan. Bagaimanapun, daripada 283 tangkapan, hanya 159 kes yang dapat dibawa ke mahkamah. Katanya adalah menjadi tanggungjawab semua peringkat masyarakat untuk menangani masalah yang boleh mengakibatkan kesan negatif kepada negara itu. Pemohon kad pengenalan di antara tahun 1998 dan 1999 yang masih belum menerima kad pengenalan mereka perlu mengemukakan permohonan baru dengan segera kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Ketua Pengarah JPN, Datuk Azizan Ayub berkata, setiap permohonan baru yang dibuat menerusi cawangan talian terus berkomputer JPN akan diproses cepat mungkin dan tidak akan dikenakan sebarang bayaran. Sebelum ini, ada rungutan di kalangan ibu bapa berhubung kegagalan anak mereka mendapatkan kad pengenalan walaupun setelah lebih setahun memohon. Kelewatan itu menimbulkan kesukaran dalam urusan persekolahan kerana ada pihak yang enggan menerima dokumen sementara yang dikeluarkan oleh JPN. Ketika ditemui TV3 pagi tadi, Datuk Azizan mengakui terdapat lebih 100,000 pemohon gagal menerima kad pengenalan dalam tempoh yang ditetapkan pada dokumen sementara. Katanya kebanyakan kes membabitkan mereka yang dilahirkan pada tahun 1986. Ini kerana permohonan sebelum Mac 1999 dilakukan secara biasa dan berlaku sedikit kerumitan ketika peralihan kepada sistem berkomputer yang digunakan sekarang. Untuk sementara waktu, sementara kad ini belum siap, saya ingin menasihatkan kepada pihak-pihak yang berkenaan supaya menerima resit sementara yang lama iaitu JPN Palang 9 dan JPN Palang 1 Palang 11 sebagai dokumen yang sah mengganti kad pengenalan. Terutamanya bagi JPN 1 Palang 9. Itu adalah satu dokumen secara sah dari segi undang sebagai pengganti kad pengenalan. Sehubungan itu, bapa yang anaknya masih belum mendapat kad pengenalan perlu memohon semula untuk menerima kad pengenalan masing-masing. Jelasnya, ia dapat disiapkan dalam tempoh 2 minggu jika permohonan dibuat di cawangan berkomputer JPN. Terdapat 70 cawangan talian terus berkomputer JPN di seluruh negara dan kebanyakannya turut menyediakan kemudahan mengambil gambar secara percuma. Penggunaan komputer di mahkamah seluruh negara akan dipertingkatkan supaya data perbicaraan dan rekod penting dapat disimpan secara kekal sama ada dalam bentuk CD-ROM atau cakra keras. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Rais Yatim berkata, setakat ini lebih 400 unit komputer dibekalkan ke mahkamah dan ia masih belum mencukupi. Menurut Datuk Dr. Rais, semua mahkamah perlu dilengkapi sistem komputer dalam talian demi kepentingan pengurusan perundangan negara. Mahkamah session juga kaki tangan mahkamah tertentu perlu memiliki sistem online di meja mereka sendiri demi kepentingan pengurusan keadilan di tanah air yang lebih ditingkatkan. Ya, misalnya katalah hakim nak dapat tahu tentang keputusan yang telah dibuat di mahkamah bawah. Sistem yang paling baik ialah bagi beliau online kan komputer tadi dan dapat tertera di skrinnya kes yang berkenaan. Cara lama ialah fail berikat hantar pada beliau. Jadi cara meneliti kembali itu makan masa dan juga pengurusannya tidak cekap. Beliau sebelum itu merasmikan Mesyuarat Agung ke-15 Angkatan Seni Foto Negeri Sembilan (ASFON) siang tadi. Indonesia perketatkan proses penilaian pekerja ke negara asing. Tarian singa simbol sisihkan unsur kejahatan. Malaysia perlu terus mengembangkan pengkalan ekspornya termasuk beralih kepada teknologi tinggi bagi menjamin daya saingnya di dalam pasaran dunia. Menteri Perusahaan Utama Datuk Seri Dr. Nim Keng Yeek berkata negara tidak boleh lagi sekadar menjadi pengeluar utama komoditi seperti getah, koko dan minyak sawit tetapi menukarkan komoditi itu menjadi barangan siap lain yang mempunyai nilai ditambah.
Menurut Datuk Seri Dr. Lim, lebihan dagang negara mencatat 72 bilion ringgit bagi tahun 1999 menunjukkan orientasi ekspor negara menuju ke pangkalan yang kukuh. Walaupun ekspor barangan elektronik kian meningkat, mencatat 180 bilion ringgit tahun lalu berbanding 50 bilion ringgit yang disumbangkan ekspor komoditi, kedua-dua ekspor tetap penting. Tambahan ekspor ini adalah bergantung kepada elektronik dan komputer dan chip-chip yang dibuat oleh Malaysia. Katanya, minyak sawit perlu dijadikan produk lain selain minyak masak, termasuk untuk kegunaan industri mandian dan wangian, sementara getah boleh diekspor dalam bentuk barangan siap. Malaysia katanya terpaksa berubah dan meningkatkan kegunaan teknologi tinggi supaya barangannya dapat berdaya saing dan tidak ketinggalan zaman. Beliau ditemui pada majlis sambutan Tahun Baru Cina di Pekan Air Tawar dekat Setiawan, Perak siang tadi. Kerajaan Indonesia akan memperketatkan proses penilaian dan pemilihan pekerjanya yang bakal dihantar ke negara asing termasuk Malaysia supaya selaras dengan keperluan tenaga kerja di negara berkenaan. Ketua Bahagian Politik Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur, Erwin Syamsawir berkata, pekerja itu juga akan diberi latihan bagi meningkatkan kemahiran serta mudah menyesuaikan diri di negara asing. Erwin mengulas kenyataan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi baru-baru ini berhubung rancangan memperketatkan pengambilan pekerja asing ke negara ini berikutan permohonan yang semakin meningkat. Menurut Erwin, proses penilaian dan pemilihan yang lebih ketat itu membabitkan pekerja baru dalam semua bidang. Yang baru mau keluar ke Indonesia itu yang dinilai, mereka itu yang dilatih. Tapi yang sudah terlatih di sini kemungkinan malah ilmunya tambah di sini. Tapi yang baru, the first one out the Indonesia itu okey. Dia kita didik dulu, kita kasih sebagai ilmu supaya dia bisa menyesuaikan diri di luar negeri. Tambahnya, selain melindungi pekerja Indonesia, langkah itu turut memberi faedah kepada mereka. Sementara itu, Erwin berkata pihaknya mengharapkan kerjasama kedua-dua negara dalam usaha menangani kes penderaan membabitkan pembantu rumah warga Indonesia di negara ini. Kes-kes yang diterima sebenarnya tidak begitu banyak, cuma kadang-kadang di blow up masalahnya, sehingga pemerintah Indonesia juga agak terkejut karena masalah ini mungkin bagaimanapun juga di dalam pekerjaan itu ada kes-kes yang terjadi. Tapi namun demikian kami dari pihak pemerintah Indonesia mengharapkan kerjasama yang baik, insyaAllah supaya jangan ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Beliau sebelum itu menghadiri majlis sambutan Aidilfitri bersama pekerja Indonesia di negara ini. Dalam pada itu, kes pembantu rumah Nurjanah Matia yang diselamatkan daripada terus menjadi mangsa penderaan majikannya minggu lalu amat menyedihkan. Ia menunjukkan masih ada lagi manusia yang sanggup melakukan perkara yang tidak berperi kemanusiaan walaupun tamadun manusia kini sudah melewati alah baru. Mengapakah perkara itu boleh berlaku dan siapakah sebenarnya yang bersalah? Laporannya bersama wartawan dan Surya Zainuddin. Mengikut cerita Nurjanah, beliau sering dipukul dan dihentak di kepala dan badan oleh majikannya dengan menggunakan objek keras. Mulutnya turut disumbat dengan rotan dan dipaksa merotan diri sendiri. Saya sampai minta ampun, minta maaf sama dia. Bahawa jangan saya dipukul, saya tak boleh tahan. Betul-betul sedih saya. Makan minum macam mana diberi? Makannya waktu itu, waktu nasi kan pakai kotak. Diberinya nasi saya tak ada lauk, cuma nasi saja. Dan kedua kali itu juga nasi saja, lauk tak ada. Yang ketiga kali nasi sudah diambil, lauk sudah juga ada. Disuruhnya ambil dengan pembantu satu, lauk tu diambil tak putih sejuk. Hanya saya dikasih nasi dan kuah saja. Menurut Nurjanah, selain daripada dilayan sebagai hamba, beliau turut dinafikan hak sebagai umat Islam selama 2 tahun. Kini Nurjanah dalam penjagaan Pertubuhan Pertolongan Wanita. Menurut doktor yang merawat beliau, kecederaan dan keretakan di soket matanya hanya akan dapat pulih dalam masa 2 hingga 3 bulan. Meskipun episod ngeri Nurjanah telah pun berlalu, namun dipercayai masih ada lagi yang mengalami nasib seumpama beliau dan menantikan pertolongan. Ada pihak mempersalahkan pihak agensi yang membekal pembantu rumah yang dikatakan tidak sesuai kepada majikan. Kalau kata action kena taken on agency, saya rasa a bit unfair.
kita agensi bawa masuk bukan yang murah juga. Kita mau membuat bisnes yang lebih we look on long term. Jadi yang kita rasa is majikan. Majikan harus bersabar dengan pembantu rumah. Okey. Kerana pembantu rumah buat seluruh kerja-kerja rumah tangga, mungkin mereka kurang faham lagi apa yang patut majikan mahu. Kerana tiap-tiap keluarga, tiap-tiap cara lain semuanya. Jadi apa yang dia belajar di Indonesia ataupun di sini ada briefing pun mungkin lain juga. Jadi employer mesti beritahu dengan jelas ya apa yang dia kendaki dari pembantu rumah. Presiden Persatuan Agensi Pekerja Asing Jeffrey Fu yang ditemui berkata, perkara seumpama ini timbul apabila pihak majikan mengambil jalan mudah untuk menjimatkan kos dengan menggunakan khidmat agensi dan individu secara haram dalam membekalkan pembantu rumah. Menurutnya, hanya agensi yang mendapat lesen dari Jabatan Tenaga Rakyat dan Imigresen sahaja layak untuk menjalankan operasi membekal pekerja pembantu rumah kepada majikan. Dan mengikut penyiasatan beliau, Nurjanah diambil menerusi agensi pekerjaan pembantu rumah yang tidak mempunyai lesen daripada pihak imigresen. Supaya semua pembantu rumah asing yang dibawa masuk haruslah melalui agensi. Kerana hanya melalui agensi yang sah, barulah kita boleh menjaminkan keselamatan pembantu rumah atau kepentingan majikan bersama-sama. Jikalau mereka dibawa masuk tidak mengikut agensi yang sah, kami tidak boleh jaminkan perlindungan kepada mereka. Dan masalah memang Jabatan Imigresen ada hak untuk, ada kuasa untuk blacklistkan kepada majikan. Saya yakin itu satu cara yang bagus. Fu berkata terdapat lebih 500 agensi yang beroperasi tanpa lesen dari imigresen. Tak boleh nak menjadikan mangsa dera itu sebagai mangsa dalam soal ini kan, sebab yang penting kita macam pihak-pihak yang berwajib perlu orang kata take more serious lah dalam kes ni untuk memastikan yang agensi-agensi pekerjaan yang ada di Malaysia ni didaftarkan. Jadi bila berlaku kes-kes macam ni, tidaklah pekerja itu sendiri yang akan dipersalahkan ataupun pekerja itu sendiri yang tidak akan mendapat hak dia lah. Pihak imigresen kini dilaporkan akan mengambil dokumen perjalanan dan menyenarai hitamkan majikan yang sering menukar pembantu rumah. Apa approach yang terbaik untuk menyelesaikan perkara ini supaya keadaannya jadi win-win situation lah. Majikan juga dapat benefit, jabatan pun mudah kerja. At the same time, maybe persatuan agensi-agensi ini juga ni tak rugilah. Mengikut statistik pihak imigresen, untuk tahun lalu saja terdapat lebih 10,000 pembantu rumah asing yang melarikan diri dari majikan. Dan menurut Datuk Asih, perbuatan menghambakan pembantu rumah asing ini adalah sesuatu perkara yang memalukan nama negara. Apa yang perlu dilakukan sekarang adalah kerjasama di antara semua pihak. Agensi pekerjaan tidak seharusnya melepaskan tangan setelah mendapat komisen mereka. Dan pihak imigresen seharusnya menggerakkan apa yang dijanjikan. Dan kita sendiri seharusnya mengambil kes Nurjanah ini sebagai iktibar kerana mereka adalah manusia dan memerlukan dan mengimpikan kehidupan yang sempurna. Dang Suria Zainuddin melaporkan untuk Buletin Utama. Perayaan Tahun Baru Cina yang masuk hari kedua terus disambut meriah oleh masyarakat Tionghoa di seluruh negara dan sudah menjadi tradisi sejak zaman dahulu lagi. Perayaan itu pastinya akan diserikan dengan pertunjukan tarian singa. Bagi kaum Cina, ia adalah simbol untuk membuang unsur kejahatan sama ada di rumah atau tempat perniagaan. Sempena Tahun Naga Emas, kalangan masyarakat Cina percaya dengan mengadakan tarian singa di rumah dan tempat perniagaan akan memudahkan kemasukan naga emas yang dianggap boleh membawa tuah. Justru, Hotel Dynasty di Ibu Negara tidak ketinggalan mengadakan tarian singa bagi memberi peluang kepada pelanggannya menyaksikan persembahan tradisional itu. Persembahan selama 1 jam ini dijayakan oleh lebih 30 anggota Persatuan Tarian Singa Kuala Lumpur. Menurut Pengurus Besar Hotel Dynasty, P.K. Wong, ia adalah acara tahunan hotel berkenaan bagi menarik pelancong dari dalam dan luar negara. Menyambut Raya Cina ini dengan mengadakan tarian singa yang merupakan tradisi bagi
kaum Cina menyambut Tahun Baru. Sementara itu, penolong jurulatih persatuan berkenaan, Oi Kok Hong berkata pihaknya menerima banyak tempahan untuk membuat persembahan di rumah dan kedai pada Tahun Naga ini. Kadar bayaran yang dikenakan mengikut persembahan iaitu di antara RM100 dan RM3,000. Bagi orang Cina kan, so Tahun Baru Cina ini mempunyai satu kebudayaan kepada orang Cina. So bila Tahun Baru Cina, orang Cina dia suka tarian singa datanglah, kerana dia akan membawa itu tua kepada mereka. Sementara itu, orang ramai yang ditemui kagum dengan persembahan tarian singa itu. Memang menyeronokkan sebab my first pengalaman lah dapat tengok daripada mula sampai habis. Dan saya rasa dia satu pertunjukan yang sungguh unik untuk semua lapisan masyarakat lah. Saya tiap-tiap tahun saya datang sini, saya tengok tarian singa. Sebab saya anak saya suka tengok. Jadi ini Tahun Naga Emas, apa harapan you lah? Oh, saya harap ini tahun aku baiklah. Tarian singa ini diadakan setiap tahun, terutamanya ketika menjelang Tahun Baru Cina. Ia bagi menandakan menyambut kedatangan Tahun Naga Emas yang disambut di alam baru ini. Pastinya masyarakat Cina negara kita mengharapkan keadaan ekonomi dan suasana aman yang berpanjangan sempena dengan Tahun Naga Emas ini. Azhar Ahmad melaporkan untuk TV3. Tidak ketinggalan memeriahkan lagi sambutan Tahun Baru Cina ini ialah Hotel Istana yang mengadakan pertunjukan tarian singa kepada pengunjung hotelnya. Mereka memulakan persembahan di pintu masuk hotel sebelum menuju ke restoran Taman Sari, Songket dan Fugui untuk memberikan limau Mandarin kepada pengunjung. Pertunjukan selama 1 jam itu menarik perhatian pengunjung bukan sahaja warga asing tetapi juga masyarakat Cina negara ini. Tarian dipersembahkan oleh kumpulan Hoi dari Jalan Pudu di Ibu Negara. Bayangkan sambutan Tahun Baru Cina tanpa adanya persembahan tarian singa. Pastinya sambutan perayaan ini hambar dan tidak meriah. Tarian singa menggambarkan kegembiraan, kedamaian dan kejayaan pada kaum Cina. Apatah lagi di Tahun Naga ini, ianya dipercayai dapat memberikan kepada kehidupan yang lebih baik berdasarkan ketiga-tiga faktor tadi. Nurhayati Yahya untuk TV3. Sambutan Tahun Baru Cina di Malaysia menjadi lebih unik kerana ia turut diraikan masyarakat Cina yang sudah memeluk agama Islam. Ini kerana Tahun Baru adalah sebahagian daripada budaya Cina yang tidak berkaitan dengan ajaran agama. Justru, Majlis Jamuan Sempena Sambutan Tahun Baru Cina dianjurkan Persatuan Darul Fitrah Malaysia kali ini. Masakan dan kuih-muih Cina ini disediakan oleh tukang masak berbangsa Cina yang telah memeluk Islam. Selain dapat menikmati masakan halal, mereka juga dapat berjumpa dan seterusnya mewujudkan kemesraan antara satu sama lain. Ini kerana mereka yang datang bukan sahaja daripada keturunan Cina yang memeluk agama Islam, tetapi juga mereka daripada bangsa lain. Ia secara tidak langsung mewujudkan asimilasi budaya di kalangan penduduk negara ini. Banyak orang fikir salah. Ingat kita bila kita masuk Islam, kita tak boleh raya Cina. Kita boleh raya Cina sebab ini culture. Ya, bukan agama. Orang masuk Islam tak semestinya akan meninggalkan semua adat dia, budaya dia, custom dan sebagainya. Tidak. Malah pada hari ini kita terima sambutan Tahun Baru Cina. Majlis seperti ini akan dianjurkan setiap tahun dan akan diperluaskan pada perayaan lain seperti Aidiladha dan Deepavali akan datang. Sementara itu, cuti umum sempena sambutan Tahun Baru Cina turut digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat untuk mengunjungi kawasan pelancongan dan riadah. Mereka mengambil kesempatan itu untuk bersiar-siar bersama keluarga. Di Bandar Sunway, Taman Tema Sunway Lagoon menjadi tumpuan ramai sejak semalam lagi. Cuaca panas terik bukan halangan bagi mereka kerana yang lebih penting memanfaatkan cuti umum kali ini. Begitu juga dengan anak-anak kecil yang tidak menghiraukan perjalanan jauh serta cuaca panas. Pengunjung yang datang ke sini bukan sahaja dari ibu negara tetapi juga dari luar Kuala Lumpur. Baguslah untuk family. Sesuailah dengan keadaan kita orang pun mendapat tengok keadaan kemajuan Malaysia kan. Macam selama ni kita duduk rumah je, mana kita dapat apa-apa, tak tahu perkembangan. Itu yang lebih baik lah dan sesuai untuk membuka minda bagi anak-anak lah semua. Ya. Tak payahlah duduk di rumah kan sepanjang hari. Selain itu, pelancong luar seperti dari Hong Kong, Taiwan, China dan Singapura
turut mengambil peluang mengunjungi taman tema ini. Mereka berpendapat Malaysia, terutama Kuala Lumpur, mempunyai banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Pasal kita cuti panjang kan, jadi ada masa untuk kita, jadi kita buat macam melancong luar negara, melihat macam mana keadaan sekitaran di Malaysia kan. Jadi kita dapat membezakan antara Singapura dengan Malaysia. Itu saja. Lebih ada orang peminat pasal tempat sini ada tempat permainannya dengan tempat terjun. Selain Taman Tema Sami Lagoon, Taman KLCC turut menarik ramai pengunjung tempatan dan asing. Kedudukan Taman KLCC yang strategik di tengah-tengah Bandaraya Kuala Lumpur serta berlatar belakangkan menara berkembar Petronas menjadi daya tarikan. Kampung Baru atau Kampung Morton di tengah-tengah Bandar Melaka akan diwartakan sebagai kampung tradisi Melayu untuk dijadikan tarikan utama pelancong. Kampung berteraskan seni budaya Melayu Melaka lama akan dipelihara oleh kerajaan termasuk memperbaiki kerosakan atau komponen yang usang. Ketua Menteri Melaka, Datuk Wira Muhammad Ali Rustam berkata sebagai langkah awal, 2 orang tukang yang mahir mengenai ukiran rumah tradisional lama akan ditempatkan di kampung itu sepenuh masa. Kita akan mencari 2 orang tukang Melayu lama yang mahir berkaitan dengan ukiran rumah Melayu untuk dilantik sebagai tukang bergaji tetap oleh Perbadanan Muzium Melaka. Dan ia akan diletakkan di sini dan kerjanya pada setiap hari membuat ukuran-ukuran Melayu lama dan mengganti ukuran-ukuran yang telah usang yang ada di sini. Beliau berkata demikian ketika melawat Kampung Morton selepas sebuah rumah tradisional berusia 80 tahun di kampung itu musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Datuk Ali berkata, tukang yang berminat boleh mengemukakan permohonan kepada Perbadanan Muzium mulai Selasa ini. Kampung Morton yang mempunyai banyak rumah bercirikan tradisional yang tinggi nilainya akan diusahakan sebagai kawasan tarikan pelancong dalam dan luar negeri. Menurutnya, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan telah memperuntukkan RM2 juta bagi pemuliharaan rumah-rumah tradisional di kampung berkenaan. Katanya, Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka sedang menyiapkan tender pemuliharaan dan kerja mengganti bumbung rumah terbabit dijangka bermula bulan depan. Selain itu, 2 buah rumah di kampung itu yang berbumbung atap akan dijadikan rumah contoh rumah tradisional Melayu Melaka yang asli. Obstatik 2000 semalam mencatat 33 kematian di jalan raya, jumlah paling tinggi sejak operasi dilancarkan semula pada 29 Januari lalu. Angka itu menjadikan jumlah kematian selama 8 hari operasi meningkat kepada 140 orang. Jumlah kematian tertinggi sebelum ini dicatat pada hari kedua iaitu 20 kes. Jumlah kematian terendah pula dicatat pada hari ketiga dan keempat masing-masing 13 kes. Bagi kes malam, penunggang dan pembonceng motosikal masih mencatat angka tertinggi kematian iaitu 22 kes. Pemandu dan penumpang bas 4 kes, manakala pejalan kaki dan pemandu serta penumpang motorkar masing-masing dengan 3 kes diikuti pengguna lain 1 kes. Daripada 33 kematian semalam, Selangor mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 9 kematian diikuti Johor 6 kes, Terengganu dan Kedah masing-masing mencatat 4 kes. Perak 3 kes, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan masing-masing 2 kes, manakala Kuala Lumpur, Sabah dan Pahang masing-masing 1 kes. 25 daripada jumlah kematian yang dicatatkan di seluruh negara semalam berlaku di jalan biasa dan 8 kes berlaku di Lebuh Raya. Jumlah kemalangan keseluruhan yang dicatatkan semalam ialah 516 dengan 479 kes berlaku di jalan biasa dan 37 di Lebuh Raya. 3,308 saman dikeluarkan pada hari ke-8 obstatik dengan 2,526 kesalahan di jalan biasa dan 782 di Lebuh Raya. Sementara itu, Pegawai Penyelaras Obstatik 2000, Timbalan Penguasa Karim Abu berkata, kebanyakan kes kemalangan maut disebabkan kecuaian pengguna jalan raya sendiri. Antaranya memandu terlalu laju, memandu dalam keadaan mabuk dan keluar simpang tanpa berhenti. Berikut adalah pecahan kecuaian pengguna jalan sehingga menyebabkan kemalangan maut dalam Obstatik 2000 semalam. Menurut Timbalan Penguasa Karim, kebanyakan kes kemalangan masih boleh dielakkan jika pengguna jalan raya lebih berhati-hati. Pihak polis telah mengenal pasti di mana 21 kematian yang boleh dielakkan
kerana punca kematian ini adalah disebabkan oleh kelalaian pengguna-pengguna jalan raya itu sendiri. Iaitu daripada 21 kes tersebut, 12 adalah akibat daripada kecuan pemandu yang memandu dengan laju dan menyebabkan mereka terbabas dan hilang kawalan. Dan diikuti dengan 5 kes di mana pemandu-pemandu dan pengguna jalan raya itu tidak mempunyai lesen. Diikuti dengan 3 kes memandu dalam keadaan mabuk dan 1 kes seorang penunggang motosikal di bawah umur iaitu berumur 14 tahun. Dalam pada itu, kru kami bersama Unit Udara Polis Diraja Malaysia PDRM sempat meninjau keadaan lalu lintas di jalan utama dan perhentian tol di sekitar Ibu Negara petang tadi. Laporan selanjutnya bersama wartawan Faizal Ismail. Tinjauan kami mendapati keadaan lalu lintas di jalan utama sekitar Ibu Negara adalah terkawal. Begitu juga keadaannya di hampir semua plaza tol yang menjadi pintu masuk ke Ibu Negara. Ia termasuk Plaza Tol Karak yang menjadi pintu masuk lalu lintas dari pantai timur. Keadaan lengang juga dilihat di Plaza Tol Jalan Kuching. Namun Plaza Tol Sungai Besi sudah mula sibuk dengan kenderaan yang memasuki Ibu Negara. Menurut pemerhati Unit Udara PDRM, Sarjan Nizamuddin Bahudin, jumlah kenderaan yang berkurangan mungkin disebabkan kebanyakan warga kota masih bercuti di kampung hingga esok. Berdasarkan tinjauan kami dari udara mendapati keadaan trafik di ibu kota boleh dikatakan di dalam keadaan yang terkawal dan jumlah bilangan kenderaan yang menuju ke semua pintu masuk perhentian tol di ibu kota juga agak berkurangan. Namun begitu, orang ramai dinasihati agar lebih berhati-hati ketika memandu kerana keselamatan diri anda terletak pada tangan anda sendiri. Faizal Ismail melaporkan untuk Buletin Utama TV3. Dalam pada itu, kempen keselamatan jalan raya anjuran syarikat pengeluar minyak British Petroleum BP dengan kerjasama The New Straits Times Press Berhad sempena musim perayaan yang dilancarkan 2 Februari lepas berakhir hari ini. Kempen itu bertujuan meningkatkan kesedaran pengguna jalan raya mengenai kepentingan pemanduan berhemat pada musim perayaan. Sebanyak 7,000 naskah akhbar NST turut diedarkan kepada pelanggan BP di 80 cawangan stesen minyak BP di seluruh negara hari ini sebagai mengakhiri kempen keselamatan BP dan NST. Menurut Ketua Pegawai Operasi BP Tan Kim Tian, keprihatinan BP terhadap kadar kemalangan yang tinggi di negara ini mendorong kempen keselamatan ini diteruskan sejak ia diperkenalkan tahun 1996. Maklumat kita ialah untuk meningkatkan kesedaran di kalangan pengguna-pengguna jalan raya tentang keselamatan jalan raya. Sebab itu yang hari pertama kita adakan di tol Sungai Besi. Yang maklumat lain juga untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya kaum Cina yang merayakan perayaan ini. Akhirnya kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pelanggan-pelanggan kami yang telah memberikan sokongan yang begitu memuaskan kepada syarikat kami selama ini. Menurut Tan, BP akan menjadikan kempen keselamatan bermaklumat itu acara tahunannya. Selain menerima senaskah akhbar NST, pelanggan BP turut menerima 5 Mandarin sempena Tahun Baru Cina. Baik, sebab kita memerlukan kesedaran pada semua pemandu supaya berhati-hati dalam memandu, mengelak pada kemalangan. Memang sepatutnya digalakkan dan tiap-tiap pemandu harusnya diberi kesedaran keselamatan jalan raya daripada masa ke semasa. Saya menyambut baik tentang kempen ni. Serupa lah, itu motosikal pun serupa. Kita tak payah jalan cepat lah. Mesti pelan-pelan. Don't simply overtake. Jabatan Penerbangan Awam DCA dan agensi berkaitan belum dapat memastikan punca sebuah pesawat pertunjukan jenis Bulldog terhempas di perairan Teluk Dalam, Pulau Pangkor, Perak semalam. Berikutan itu, siasatan awal di tempat kejadian diteruskan hingga esok sebelum bangkai pesawat 2 tempat duduk itu dibawa ke Pelabuhan Lumut untuk siasatan lanjut. Pesawat pertunjukan jenis Bulldog yang terhempas malam boleh dilihat dengan jelas setelah air laut surut di sebelah pagi. Dan hari ini pihak polis, insurans dan kelab penerbangan akan melakukan siasatan rapi bagi mencari punca kerosakan yang menyebabkan kemalangan semalam. Polis juga diletakkan dalam keadaan berkawal selama 24 jam di tempat kejadian.
Menurut jurucakap polis, siasatan dimulakan awal pagi kerana air laut surut pada waktu itu. Pesawat ini terhempas pada jam 9.28 pagi semalam ketika membuat latihan jelajah negeri Perak melalui udara sempena program Tahun Melawat Perak. Bagaimanapun, juruterbang Kapten Adam Abdullah serta pembantunya Mejar Besar Said Abdullah Said Arifin terselamat. Mereka kemudian dimasukkan ke Hospital Manjung kerana cedera ringan. Sementara itu, jurucakap hospital ketika dihubungi mengesahkan kedua-duanya sudah dibenarkan keluar dari hospital itu pagi tadi. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Besar Perak Datuk Seri Tajul Rosli Ghazali berkata pihaknya akan menunggu laporan hasil siasatan kejadian itu sebelum membuat keputusan mengenai program jelajah Perak melalui udara. Kita kena tengok balik, how did the accident happen? Kalau accident to happen because of failure of aircraft, maintenance, dia tak sepatutnya berlaku. Tapi kalau misalnya pilot error kan, itu mana nak buat? The pilot is qualified kan. Tapi kalau error tu berlaku, tapi kalau maintenance of aircraft, then we have to do something. Tapi kalau pilot error of judgment ni, semua accident berlaku kerana error of judgment. Mayat seorang lagi daripada 4 beranak mangsa lemas di Tanjung Setajam, Pengerang, Johor dijumpai pada jam 1.20 tengah hari tadi. Muhsin, 13 tahun, dihanyutkan ombak bersama 2 orang adik dan bapanya ketika mandi di pantai Peranginan itu pada jam 2.15 petang semalam. Mayat bapanya, Baharudin Suparman, 38 tahun, dijumpai jam 4 petang semalam, manakala mayat 2 adiknya, Muhsin, 11 tahun dan Hajar, 10 tahun, dijumpai tidak lama selepas itu. Berikutan itu, gerakan mencari Muhsin yang dihentikan semalam disambung semula jam 8.30 pagi tadi oleh polis marin, pasukan penyelam bomba dan penyelamat serta penduduk berhampiran. Mayat pelajar tingkatan 1 itu kemudiannya ditemui kira-kira 200 meter dari tempat kejadian tengah hari tadi. Jenazah 4 beranak itu dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Simpang Renggam, Johor. Serangan mortar ke bangunan pejabat Presiden Iran. Kereta api tergelincir di Jerman, 7 terbunuh dan 100 yang lain cedera. Serangan yang disasarkan ke pejabat dan kediaman pemimpin Iran mengakibatkan seorang terbunuh dan 5 lagi cedera. Presiden Muhammad Khatami yang berada dalam bangunan itu bagaimanapun terselamat. Serangan mortar di pintu masuk bahagian timur Istana Presiden dilancarkan jam 7.30 malam waktu tempatan. Ia berlaku berhampiran bangunan utama kerajaan yang menempatkan pejabat Presiden dan Parlimen Iran. Mangsa yang maut disahkan pekerja syarikat penerbitan kerajaan Muhammad Ali Jani, 29 tahun. Agensi berita IRNA melaporkan 5 letupan kuat menggegarkan Tehran dalam serangan ini. Letupan turut memusnahkan 2 kereta yang diletakkan di hadapan syarikat penerbitan berkenaan. Serangan ini berlaku 2 minggu sebelum pilihan raya Majlis Perundangan Iran yang dijadualkan 18 Februari ini. Dalam kenyataan kepada agensi berita The Associated Press, kumpulan pembangkang Mujahidin Khalq yang berpangkalan di Iraq mendakwa serangan ditujukan ke pejabat dan kediaman pemimpin agung Iran Ayatollah Ali Khamenei. Kumpulan Mujahidin Khalq dianggotai lebih 30,000 anggota tentera. Polis meningkatkan kawalan ke seluruh Tehran dan Jalan Val Asr berhampiran tempat kejadian ditutup kepada lalu lintas. Di Colombia, 2 orang terbunuh dan 10 yang lain cedera selepas sebutir bom yang dipasang pada sebuah kereta meletup di daerah Putumayo. Letupan itu berlaku di hadapan Hotel Kirama berhampiran Balai Polis Putumayo. Letupan itu turut menjejaskan bangunan berhampiran. Polis percaya bom berkenaan dipasang oleh Pasukan Pemberontak Revolusi Colombia, FARC. Rusia mendakwa pasukannya kini hampir menamatkan kempen menguasai Grozny sepenuhnya. Pasukannya dikatakan sedang bersiap sedia untuk mengusir pejuang dari kubu kuat mereka di kawasan pergunungan bahagian selatan Grozny. Dalam pada itu, puluhan pejuang Chechen yang cedera tiba di hospital untuk mendapatkan rawatan. Kebanyakan pejuang Chechen yang lain meninggalkan bandar Grozny menuju ke kawasan Lembah Argun. Agensi berita Interfax melaporkan pesawat perang dan helikopter Rusia melakukan 130 penerbangan dalam tempoh 24 jam dalam kempen serangan ke atas Grozny dan Lembah Argun. Ia memaksa pejuang bergerak ke kawasan kubu kuat mereka di kawasan pergunungan di selatan Grozny.
Pasukan persekutu Rusia dikatakan menyerang pejuang menggunakan artileri dan roket. 1,000 pejuang Chechen meninggalkan Grozny minggu ini, manakala ratusan lagi masih bertahan. 3 komander kanan pejuang dipercayai terbunuh, manakala musuh nombor 1 Rusia, Shamil Basayev, yang tercedera dipercayai terpaksa dipotong sebahagian kakinya di Alkan-Kala pada 1 Februari lalu. Di Jerman, sekurang-kurangnya 7 orang terbunuh dan 100 yang lain cedera selepas sebuah kereta api tergelincir dan merempuh sebuah rumah ketika dalam perjalanan dari Amsterdam ke Basel. Jurucakap polis Jerman berkata kebanyakan tidak mengalami kecederaan serius. Kemalangan berlaku di Bandar Brühl selepas tengah malam waktu tempatan. Bagaimanapun tiada seorang pun penghuni rumah yang cedera dalam nahas itu. Semua mangsa yang selamat berjaya dikeluarkan dari kereta api malang ini. Polis berkata 30 kenderaan penyelamat dan helikopter dikerahkan ke tempat kejadian. Kemalangan berlaku apabila kereta api itu terpaksa bertukar rel berikutan kerja-kerja pembinaan yang sedang dijalankan pada rel asal. 5 gerabak dan lokomotif tersangkut pada landasan selepas berlaku pertukaran rel mengakibatkan ia tergelincir dan merempuh sebuah rumah berampiran landasan. Bagaimanapun siasatan lanjut masih diteruskan untuk mengetahui punca sebenar nahas. Di Alaska, Amerika Syarikat, 2 orang mati dan ribuan penduduk serta pelancong terperangkap berikutan salji runtuh. Penduduk terpaksa menyelamatkan diri daripada runtuhan salji yang menimbus rumah mereka. Kejadian salji runtuh itu adalah yang terburuk di Amerika Syarikat. Beberapa jalan utama ditutup. Bekalan elektrik juga dilaporkan terputus di beberapa tempat. Kejadian salji runtuh berlaku dipercayai akibat salji lebat dan peningkatan suhu di kawasan ini. Gubernur Alaska Tony Knowles mengumumkan daerah terbabit sebagai zon bencana. Pengumuman itu sekaligus membolehkan penduduk menerima bantuan kewangan kecemasan negeri. Kawasan rekreasi popular termasuk Sugar State Park, sebuah kawasan hutan pergunungan, masih ditutup kepada semua pelancong. Jurucakap rasmi masih bimbang kerana Jabatan Kaji Cuaca meramalkan lebih banyak salji akan berlaku. Mercury dari Amerika Syarikat ungguli Litua di Langkawi. Laporannya bersama Ras Adi Baradzi seketika nanti.
Hello, apa khabar? Mampukah pemain yang pernah diiktiraf nadi utama kejayaan muncul naib Johan Piala Thomas 2 tahun lalu, Roslin Hashim, menempatkan dirinya dalam senarai skuad tahun ini? Apa yang pasti, kedudukannya belum selamat apabila bekas rakan sekelabnya Ismail Saman begitu menonjol dan konsisten sejak akhir-akhir ini. Prestasi statik Roslin ketara apabila gagal menyerlah pada dua kejohanan pembuka tirai tahun ini, terbuka Korea dan Taiwan. Berbanding rakan sekelab Rashid Siddiq yang menggondol naib juara terbuka Korea, bekas rakan sekelab Ismail Saman semakin menyerlah apabila layak ke separuh akhir dan suku akhir kedua-dua kejohanan bertaraf 6 dan 5 bintang itu. Lantas kedudukan Roslin terperosok di tangga ke-6 perseorangan negara. Sehingga kini hanya pemain nombor 4 dunia Wong Chun Han selaku pemain nombor 1 negara dianggap selamat. Ong Yu Hock kini di tangga kedua diikuti Rashid, Yong Hock Kin serta Ismail Saman. Begitupun sukar dinafikan, prestasi Roslin sentiasa memuncak apabila bersaing pada acara berpasukan. Namun perebutan tempat ini dilihat persaingan sihat buat Persatuan Badminton Malaysia BAM. Saya tengok dia pun memang keinginan dia tu memang maulah untuk dia lebih berjaya lagi. Kira ini pun salah satu kira cabaran bagi saya. Menurut Roslin, dia yakin mampu menempatkan diri dalam skuad Piala Thomas dengan baki 3 lagi kejohanan. Selepas ini, Roslin akan menyertai terbuka Switzerland, seluruh England dan terbuka Jepun. Masih belum terlambat lah bagi saya kan. Walaupun tengok permulaan kejohanan tahun ini agak perlahan, tapi insyaAllah saya akan cuba sedaya upaya. Pemain kelahiran Kelantan ini turut masih menyimpan hasrat bersaing di Sukan Olimpik Sydney, Australia. Beralih ke kejohanan olahraga Melrose di New York, juara 100 dan 200 meter dunia Maurice Greene meneruskan kecemerlangan apabila mengungguli acara 60 meter di kejohanan yang diadakan di Madison Square Garden. Turut cemerlang Regina Jacobs yang menjuarai acara larian sebatu wanita serta Jeff Hardwick bagi acara lompat bergalah. Acara larian sebatu wanita menyaksikan Regina Jacobs gagal disaingi pelari lain. Walaupun tanpa dicabar, Jacobs masih mampu mencatat masa yang baik 4 minit 24.04 saat, sekaligus memecahkan rekod kejohanan berusia 11 tahun. Acara 60 meter lelaki pula menampilkan persaingan sengit Maurice Greene, Ato Bolden dan John Drummond. Begitupun Greene lebih hebat apabila menamatkan pecutan 6.45 saat. Drummond di tangga kedua. Jeff Hardwick pula mengungguli acara lompat bergalah lelaki. Lompatan 6 meter membolehkannya muncul juara. Tirai Letour de Langkawi 2000 LTDL edisi kelima berakhir hari ini. Pasukan profesional dari Amerika Syarikat, Mercury, membuktikan mereka terlalu unggul disaingi dengan memonopoli 4 daripada 5 kejuaraan. Mercury menjuarai acara berpasukan keseluruhan peringkat ke-12, jersey hijau dan jersey kuning. Hadir memeriahkan perlumbaan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad yang menyampaikan hadiah kepada pemenang. Peringkat terakhir hari ini, acara kriterium sebanyak 12 pusingan, sejauh 6.3 km satu pusingan. Peserta dilepaskan Perdana Menteri yang turut berkesempatan mengikuti peserta membuat satu pusingan di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Sehingga pusingan keempat, pelumba masih berada dalam satu kelompok besar. Namun ketika memasuki pusingan kelima, pelumba mula memecut memisahkan diri. Simon Kessler dari Afrika Selatan mengetuai kelompok pertama, diikuti kelompok besar kedua. Namun 3 pusingan terakhir, 6 pelumba berjaya memisahkan diri dari kelompok utama. Jan Breswowski dari pasukan Mercury berjaya memintas pelumba Saturn, Antonio Cruz, di akhir perlumbaan untuk muncul juara dengan catatan 1 jam 45 minit dan 48 saat. Kedua Cruz dan ketiga Volker Aurowski dari pasukan Gerolsteiner. Jersey kuning terus dikuasai Christopher Horner dari pasukan Mercury, meninggalkan Julio Alberto Perez dari Panariagan 27 saat. We got here, we expected to win maybe a stage or something, and Floyd Landis set us off in the right direction by winning the prologue, and from then on the team just kept going great, and the Mercury guys were riding so hard every day, and I think they really showed that just how strong the whole team was on each individual stages.
Sementara itu, pengurus pasukan Mercury, John Warden, menyifatkan penguasaan pasukannya pada perlumbaan kali ini di luar dugaan. I mean, we came to this race, people didn't give us much respect, and they didn't think we were going to be one of the better teams, and we just, let our legs do the talking, and we had the yellow jersey almost the entire race. It was unbelievable. Rakan Horner, Gordon Fraser juga unggul untuk menyimpan terus jersey hijau selaku Raja Pecut. Anugerah Raja Bukit milik Julio Alberto Perez mewakili Panarayagan. Sementara Wong Kampo dari pasukan Telekom Malaysia All Stars memiliki jersey biru selaku juara Asia Timur. Manakala pasukan Jepun meraih mahkota pasukan terbaik Asia Timur mengenepikan penyandang juara Malaysia di tangga ketiga. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Begitulah juganya dengan kejohanan Lomba Basikal Letua di Langkawi 2000 edisi yang kelima. Kita mengharapkan kejayaan gemilang dari segi pengajuran sukan ini mengharungi alah baru akan berterusan. Zanrul Baba melaporkan untuk Bulletin Utama. Terima kasih Zanirun. Tenis kejohanan Piala Davis kumpulan 2 zon Asia Oceania, pemain nombor 1 negara V. Selvem sekali lagi menjadi penyelamat maruah pasukan negara apabila mengikat Iran 2-2. Selvem menumpaskan Ramin Raziani 3-0 dalam pertemuan perseorangan pertama kedua-dua pasukan. Begitupun nasib negara bakal ditentukan menerusi perlawanan terakhir Hazwan Hizan yang sedang menentang Akbar Tahiri dalam acara perseorangan simpanan. Setelah ketinggalan 2-1 semalam, pasukan negara terdesak mencipta kemenangan pada kedua-dua acara perseorangan hari ini. Perlawanan pembukaan hari ini menemukan perseorangan pertama kedua-dua negara, V. Selvem menentang Ramin Raziani. Selvem cemerlang apabila menang set pertama dan kedua 6-4 dan 6-4. Begitupun Ramin bangkit pada set ketiga. Suatu ketika Ramin selesa di hadapan dengan 4-0. Namun Selvem mempamerkan semangat juang yang tinggi. Setelah mengikat kedudukan 4-4, Selvem menambah 2 lagi mata untuk memastikan kemenangan dalam pertarungan yang berlanjutan hampir 2 jam ini. Sebelum berpisah, berita gembira dari jagoh pecut negara Watson Nyambet, pelari yang mendapat julukan Dayak Terbang itu melepasi masa kelayakan Sukan Olimpik Sydney kategori B. Watson melakukan 10.38 saat pada sirkuit olahraga antarabangsa Afrika Selatan. Ini bermakna Watson mencipta 0.02 saat lebih pantas. Dengan itu, sekian segmen Sukan Malam ini. Kembali bersama Kamarudin dan Syawati selepas ini. Dan seperti biasa, saya Rasati Barazi mengucapkan selamat malam di mana jua anda berada. Selamat malam. Bertemu kembali. Seperti juga lukisan, seni tulisan khat atau kaligrafi kini semakin kurang dipelajari. Bagaimanapun ia tidak bermakna tulisan kaligrafi kurang diminati masyarakat masa kini. Malah seni khat Jawi dan Cina sering menjadi tumpuan bagi mereka yang berjiwa seni. Di Kota Kinabalu misalnya, pengunjung sebuah hotel sering terpegun dengan kebolehan seorang lelaki India yang mahir melakarkan kaligrafi Cina. Keindahan dan kehalusan seni kaligrafi N. Polo Purgasingham, 49 tahun, dianggap setanding dengan penulis kaligrafi berbangsa Tionghoa. Berasal dari Johor Bahru dan menetap di Sabah sejak 20 tahun lalu, Polo mula berminat dalam bidang ini sejak 5 tahun lalu dan banyak membeli buku kaligrafi Cina. Polo menjadikan koleksi buku itu sebagai guru sehingga beliau berupaya menghasilkan kaligrafi Cina yang tidak kurang hebatnya. Lulusan Sarjana Muda Ekonomi dari Universiti Malaya pada 1973, Polo berkata minatnya yang mendalam terhadap keindahan seni kaligrafi menjadi faktor utama untuk terus mendalami bidang ini. Kini beliau mula mempelajari seni tulisan khat Jawi dan yakin dapat memahirkan diri dalam tulisan itu tahun depan. Saya minat dalam kaligrafi bukan daripada Mandarin dulu, daripada Quran dulu. Saya ada satu Quran written in the 16th century, dia punya copy. Dan sempena sambutan Tahun Baru Cina ini, beliau mempamerkan kemahirannya di sebuah hotel di Kota Kinabalu. Ia bertujuan memungut derma untuk disumbangkan kepada sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina di Penampang. Bagi sesetengah orang, memakan serangga adalah sesuatu yang menjijikkan. Tetapi bagi masyarakat Thailand, memakan serangga adalah perkara biasa dan ia adalah satu juadah enak yang menjadi kegemaran ramai. Tidak kira bagaimana rupa serangga itu, yang penting ialah rasanya yang enak. Kini ia menjadi sebahagian menu masyarakat tempatan dan ia dikatakan mempunyai khasiat protein yang tinggi. Serangga berkenaan boleh digoreng dengan ditambah garam atau sebaliknya mengikut cita rasa masing-masing. Menurut penjual serangga, Kum Baujan, permintaan pelbagai jenis serangga semakin meningkat sehingga menimbulkan kesukaran untuk memenuhi permintaan.
Antara serangga yang mendapat permintaan tinggi ialah cengkerik, ulat berangga dan kalajengking. Kumbaujan memulakan perniagaan ini sejak 7 tahun lalu. Beliau mendapat bekalan daripada penjual yang datang dari daerah pedalaman Thailand. Malah beliau berkata permintaan terhadap serangga itu turut diterima dari Jepun. Visual Opera Cina, Peony Pavilion yang dipersembahkan di Pesta Seni Perth, Australia mengakhiri buletin utama malam ini. Opera yang menampilkan 23 pelakon dengan 160 watak itu menghendaki pelakonnya menari menggunakan patung dan mempersembahkan seni mempertahankan diri. Dengan itu, salam hormat. Dan selamat malam.